Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu proses mahkamah jenayah. Nama saya adalah Muhammad Zul Hakim bin Muhammad Azmi. Nombor matrik saya adalah D202311064740. Tugasan 3 individu. Jadi di sini pertama sekali saya akan terangkan apa itu prosiding jenayah. Prosiding jenayah merupakan satu bentuk aspek dalam sistem keadilan jenayah yang banyak digunakan di peringkat antarabangsa. Prosiding berasal dari perkataan proses yang bermaksud perjalanan atau sesebuah tindakan yang diambil untuk menyelesaikan sesuatu. Manakala jenayah merujuk kepada kelakuan atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Oleh itu, prosiding jenayah merujuk kepada proses pengadilan dan penyelesaian kes jenayah di mahkamah dengan mengikut perundangan yang diwujudkan. Sesuatu prosiding jenayah terdiri daripada beberapa fasa yang memerlukan proses yang sistematik dan berterusan. Ia dimulakan dengan peringkat penyiasatan yang di mana pihak berkuasa berusaha mengumpul bukti dan fakta yang berkaitan dengan kes jenayah tersebut. Selain itu, pihak berkuasa juga akan mengumpul saksi dan ahli forensik bagi membantu dalam proses penyiasatan. Selanjutnya, peringkat dakwaan akan berlaku di mana pendakwaan akan mendakwa individu yang disyaki melakukan kesalahan jenayah di mahkamah. Kesinambungan prosiding jenayah adalah melalui peringkat perbicaraan. Perbicaraan merupakan proses di mana kedua-dua pihak, iaitu pendakwa dan defendant, akan menyampaikan hujah atau bukti mereka di hadapan seorang hakim atau mahkamah. Ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam menghangatkan kes jenayah tersebut. Di sini, pendakwaan perlu membuktikan secara meyakinkan bahawa defendant bersalah mengikut kehendak undang-undang yang berkuat kuasa. Selain itu, prosedur jenayah juga melibatkan peringkat hukuman atau penghakiman. Jika defendant sabit kesalahan, mahkamah akan mengambil kira faktor-faktor yang relevan dalam menentukan hukuman yang setimpal. Setiap kes jenayah mempunyai hukuman yang ditetapkan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa. Contohnya, jenayah kecil seperti mencuri mungkin akan dikenakan hukuman denda atau penjara yang ringan, manakala jenayah yang serius seperti pembunuhan boleh menyebabkan hukuman sebatan atau penjara seumur hidup. Prosiding jenayah juga menjamin hak asasi defendant secara promosi kes. Defendant punya hak untuk mendapat nasihat peguam dan hak untuk membela diri. Sistem ini memberi peluang kepada defendant untuk memberi alasan dan memberikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kesnya. Mahkamah juga akan memutuskan kesnya berdasarkan bukti yang kukuh dan mengikut prinsip keadilan serta undang-undang yang diberikan. Walau bagaimanapun, prosedur jenayah tidak sempurna kerana masih wujud kelemahan yang perlu diperbaiki. Jadi, yang seterusnya saya akan terangkan tentang hierarki mahkamah perbicaraan, iaitu yang pertama adalah mahkamah tinggi. Mahkamah ini berfungsi untuk mendengar semua kes jenayah yang boleh dihukum mati. Yang kedua adalah mahkamah seksyen. Mahkamah seksyen adalah untuk mendengar semua kes jenayah kecuali kes yang boleh dihukum mati. Yang ketiga adalah mahkamah magistrat. Mahkamah magistrat berfungsi untuk mendengar semua kes jenayah yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun penjara atau denda. Seterusnya, contoh kesalahan jenayah. Ini saya jenayah kecil dan jenayah berat. Jenayah kecil contohnya seperti mencuri, merompak, peras ugut, sumbah marang. Manakala jenayah berat pula adalah membunuh, memiliki senjata. Jadi seterusnya saya akan terangkan pihak dalam prosiding jenayah, iaitu yang pertama adalah hakim magistrat ataupun hakim seksyen yang akan mempengurusi prosiding di mahkamah. Yang kedua adalah pendakwa. Pendakwa adalah pegawai undang-undang yang akan menjalankan prosiding pendakwaan terhadap orang yang dituduh. Yang ketiga adalah peguam bela, iaitu seorang peguam yang mewakili tertuduh. Yang keempat adalah saksi, orang yang akan dipanggil oleh pihak pendakwaan, peguam bela untuk memberi keterangan di mahkamah. Dan yang kelima adalah yang terakhir, iaitu tertuduh, seorang yang akan didakwa kerana melakukan jenayah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.